Assalamualaikum, kami dari Perniagaan Mama Delitas Kitchen yang terdiri daripada Nur Umairah, saya sendiri Nur Basirah, Nur Syuhada, Rohas Farina dan Adriana Husna. Ini merupakan carta organisasi bagi Perniagaan Mama Delitas Kitchen yang diketuai oleh Nur Syuhada selaku pengarah dan mempunyai rakan kongsi yang cantik lagi bijaksana dalam menggerakkan Perniagaan Mama Delitas Kitchen menjadi satu perniagaan yang sangat hebat. Dalam hal ini, 4 penggerak utama bagi unit masing-masing dalam Perniagaan Mama Delitas Kitchen adalah Nur Umairah sebagai pengurus produk, Adriana Husna sebagai pengurus pemasaran, Rohas Farina sebagai pengurus kewangan dan saya sendiri Nur Basirah sebagai pengurus Perniagaan Mama Delitas Kitchen diberi nama yang sangat sinonim dengan wanita. Hal ini kerana Perniagaan Mama Delitas Kitchen terdiri daripada sekumpulan wanita yang sangat hebat, berbakat dan kuat dalam menguruskan sesuatu perniagaan. Untuk perniagaan ini, kami mengeluarkan makanan berasaskan masakan Cina yang dinamakan sup teng. Sup ini sangat berbeza daripada sup yang pernah dirasa oleh pelanggan, walaupun sup ini sedia ada di pasaran. Dalam hal ini, kami telah mengubah satu rasa utama masakan Mama Delitas Kitchen iaitu sambal hitam. Seperti yang kita tahu, sambal hitam sangat popular dalam setiap hidangan sup. Tetapi, sambal kami sangat unik dan telah diubah suai menggunakan bahan-bahan yang menaikkan selera pelanggan. Ini adalah senjata bagi Mama Delitas Kitchen. Selain itu, perniagaan kami juga menjual kek yang berasal daripada Brunei yang sangat digemari ramai pelanggan iaitu kek tapak kuda. Teksturnya seakan sama dengan kek Swiss roll tetapi berbeza. Rasa dan bentuk kek tapak kuda ini adalah sama tetapi kami telah mengubah terhadap pembungkusan yang lebih menarik dan harga sangat mudah didapati para pelanggan yang menggemarinya. Matlamat Perniagaan Mama Delitas Kitchen adalah untuk membuka lebih banyak cawangan di setiap negeri sehingga mendapat sambutan yang luar biasa dan hebat sehingga menempa nama di negara jiran. Saya Nur Adriana Husna. Untuk bahagian saya pula adalah rancangan pengurusan. Kami ada 5 organisasi iaitu Pengarah Urusan Nur Syuhada binti Azizan, Pengurus Pentadbiran Nur Basirah binti Nazri, Pengurus Pemasaran iaitu saya sendiri, Pengurus Operasi Nur Umairah binti Mansur dan Pengurus Kewangan Rohas Farina binti Matasan. Dalam jadual ini adalah gaji bulanan bagi setiap organisasi dan mempunyai KWSP 12% dan ada per keso sekali dengan jumlah gaji bersih di setiap organisasi. Seterusnya, Mama City Kitchen ini mengeluarkan produk makanan seperti kuih teteng dan kek tapak kuda. Kek tapak kuda telah didapati mengikut kuantiti yang diperlukan dan diproses secara pembungkusan yang lebih baik. Manakala cara pemprosesan produk makanan kuih teteng adalah seperti menentukan menu masakan, membeli bahan mentah, penerimaan bahan mentah, membersihkan bahan mentah, memasak makanan yang dipesan pelanggan dan memeriksa makanan sebelum dihidangkan dan menghidangkan makanan kepada pelanggan. Bagi tapak perniagaan atau masa operasi, restoran Mama City Kitchen beroperasi selama 9 jam sehari dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Manakala bulan puasa pula beroperasi selama 13 jam dari pukul 4 petang hingga 5 petang. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah menerima tempahan untuk majlis keraian, menyediakan perkhidmatan pesanan dan penghantaran produk kepada pelanggan dan menerima tempahan dan pesanan daripada pejabat atau syarikat untuk pastry ringan. Seterusnya, tenaga pekerja operasi yang diperlukan. Jawatan, ketua tukang masak 1 pekerja, pembantu tukang masak 2 pekerja dan pekerja am 3 pekerja. Jumlah 6 pekerja. Pembelanjaan yang diperlukan, jenis bahan mentah, kuantiti sehari RM309, kuantiti seminggu RM2,163, kuantiti sebulan RM9,270, kuantiti setahun RM1,012,785. Lain-lain, kuantiti sehari RM10,
seminggu RM70, sebulan RM300, setahun RM3,650. Jumlah untuk sehari RM319, seminggu RM2,233, sebulan RM9,570, setahun RM1,645. Carta atau aliran proses pengeluaran RM1,645 dan kapasiti pengeluaran seminggu RM2,233. Seterusnya, untuk tapak operasi bagi restoran Mama's Little Kitchen ini adalah di College Universiti Islam Perlis. Bagi proses operasi pula, mengenai perniagaan kami digambarkan secara pertama, pelanggan memasuki restoran. Kedua, pesanan pelanggan dalam menu. Dan ketiga, pelanggan menunggu makanan dan makan. Ini adalah carta aliran operasi bagi restoran Mama's Little Kitchen. Seterusnya, untuk jawatan bagi imbuhan dan gaji bahagian operasi, Ketua Tukang Masak bilangan 1, gaji RM1,500, KWSP RM150, per keso RM50 dan gaji bersih jumlah RM1,700. Untuk pembantu tukang masak pula, bilangan 2, gaji RM1,600, KWSP RM160, per keso RM20, jumlah gaji bersih RM1,780. Untuk pekerjaan pula, bilangan 3, gaji RM3,000, KWSP RM300, per keso RM30 dan jumlah gaji bersih RM3,330. Jadi jumlahnya untuk bilangan 6 orang, iaitu gaji RM6,100, KWSP RM610, per keso RM100 dan jumlah gaji bersih RM6,810. Okey, seterusnya rancangan pemasaran. Sasaran pasaran Mama Little Kitchen adalah terdiri daripada penduduk kawasan perumahan di Kuala Perlis dan pekerja di sektor kerajaan dan swasta di daerah Kuala Perlis seperti keluarga, kawasan pelajar dan pekerja. Pesaing pula di kawasan College Universiti Islam Perlis ini sendiri telah terdapat beberapa pengusaha kecil-kecilan yang turut mengusahakan produk makanan dan difahamkan mereka juga baru memulakan perniagaan masing-masing secara persendirian. Namun begitu, mereka merupakan pesaing kepada Mama Little Kitchen dalam perniagaan ini. Okey, pesaing yang pertama ialah perniagaan frozen food. Produk yang ditawarkan ialah makanan sejuk beku seperti kari puff, samosa dan lain-lain. Kekuatan ialah terletak sebaris dengan kedai makan, merupakan tempat kunjungan pelajar universiti. Kelemahan pula, baru beroperasi, kedai yang kurang menarik. Seterusnya ialah Izzaham Cafe. Makanan panas dan makanan sejuk. Kekuatan ialah premis perniagaan yang strategik. Kelemahan pula, kurang sambutan, menu yang agak terhad. Okey, kita proceed kepada rancangan kewangan. Nama saya Nur Syuhada ya. Okey, kita proceed kepada aliran tunai. Aliran tunai ada 4, iaitu A, B, C dan D. Okey, penerimaan tu adalah jumlah bulanan. Maksudnya bulan 1 tu kita punya kelebihan tu kita dapat berapa, bulan 2 dan juga seterusnya. Okey, yang pertama adalah jualan. Kita anggarkan jualan dalam bulan tu adalah berapa. Okey, B adalah pengeluaran. Pengeluaran ni dia terdapat 2, iaitu pengeluaran pembelanjaan tetap dan juga pembelanjaan secara berulang, iaitu pembelanjaan operasi. Okey, pembelanjaan tetap ni memang harga dia cakap tak lari lah kan. Kalau B2 tu pembelanjaan operasi tu, setiap kali nak mulakan perniagaan kita akan beli barangan ataupun keperluan yang kita perlu. Memang kalau tak beli benda tu kita dapat jalankan operasi. Kita kena beli benda tu secara berulang. Okey. Seterusnya ialah kita jumlahkan kat bawah tu, yang pengeluaran B1 dengan B2 tu jumlahkan. Okey, yang B3 ialah dia kena tambah, iaitu
kedua-dua pengeluaran pembelanjaan iaitu tetap dengan berulang kena tambah untuk dapatkan jumlah pembelanjaan yang besar. Okey. Seterusnya C. C adalah lebihan atau kurangan tunai. Okey, time ni kita akan tengok sama ada kita ni mengalami kerugian dalam bulan tu ataupun kita ni untung dan boleh proceed kepada bulan seterusnya. Okey. Sebab apa? Sebab kita kena ambil jualan kita, anggaran jualan yang atas sekali tu, kita kena tolak dengan pembelanjaan kita. Kalau kita dapat positif, bermaksud kita untung lah. Yang tu duit untung, lepas modal orang cakap. Okey. Kalau kita dapat jumlah dia negatif, maksud dia kita mengalami kerugian. Sebab apa? Kos yang kita gunakan lebih tinggi daripada jualan. Okey. Okey, seterusnya ialah penyata untung rugi. Penyata untung rugi ni dia lebih kurang sama juga dengan ni, cuma dia ambil dalam tempoh tahun. Okey. Macam biasa, jualan dalam tempoh setahun, kita kira semua benda ni sama macam ni, tapi dia berulang pembelanjaan, operasi dengan berulang. Sebenarnya B3 jumlah pembelanjaan kita tambah, iaitu pembelanjaan tetap dengan berulang tu ditambah. Sebenarnya kita nak dapatkan keuntungan bersih. Keuntungan bersih tu sama juga. Sama ada kalau kita dapat negatif, maksud kita mengalami kerugian dalam perniagaan. Kalau kita dapat positif, kita untunglah sebab jumlah jualan lebih tinggi daripada jumlah kos. Okey. Kalau kita tengok setiap tahun tu dia akan dikira, okey, daripada kos yang dikeluarkan dengan jumlah jualan kita tu. Okey. So kita dapat keuntungan bersih. Yang penting dalam company kena melepasi modal, kita tahu untung kita. Seterusnya adalah lampiran. Ini lampiran perniagaan yang kami keluarkan, iaitu makanan yang kami jual, iaitu yang pertama kek tapak kuda. Kek tapak kuda ni kami jual dalam saiz besar dan saiz kecil. Sekiranya ada customer yang nak beli dalam saiz besar untuk buat event atau something, dia boleh beli dalam saiz besar. Mungkin agak pricey sedikit. Okey, kalau yang tak boleh afford within dia budget, boleh guna yang saiz kecil. Boleh beli guna saiz kecil. Itu kami membuat potongan dalam saiz yang kecil. Okey, seterusnya ialah kek kuah tiaw teng, iaitu cabai ataupun sambal hitam yang kami ubah suai menjadi sambal hitam, digunakan ramuan black pepper, dan rasa dia begitu sedap dan lain pada yang lain. Okey, sebab kebiasaannya orang pakai sambal hitam biasa saja. Okey. Yang penting rasa ayam. Okey, terima kasih kerana mendengar presentation daripada kami. Terima kasih kepada Dr. Rose kerana membimbing kami menjalankan assignment.